Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Baik. Hari itu kita belajar sampai mana? Sampai Al-An'am kan? Okey. Hari ini kita sambung kitab Tauhid muka surat 11. Seperti biasa sebelum mulakan kelas Ustaz akan tanya dulu apa yang kita dah belajar pada kuliah yang lepas. Tauhid dalam kitab ni dimaksudkan tauhid apa? Uluhiyah. Bagus. Mumtaz. Bagus. Daripada ayat pertama, apakah faedah yang kita boleh dapat? Apakah kaitan ayat pertama dengan tajuk bab? Okey, Suan, afwan. Ustaz Suan balik. Bab yang pertama ni nak cerita pasal apa? Apakah tujuan bab yang pertama? Menjelaskan? Menjelaskan kewajipan tauhid serta kedudukannya dalam Islam. Mumtaz, Arik, bagus. Menjelaskan kewajipan tauhid serta kedudukannya dalam Islam. Sahih. Betul. Dalil yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal ins. Bagaimana dalil ini menunjukkan kedudukan tauhid? Dalil yang pertama ni apa yang dia nak tunjukkan? Apa faedah dua dalil yang pertama ni? Maksud beribadah kepadaku ialah mentauhidkan aku. Maksud tauhid itu ialah beribadah kepada Allah Ta'ala semata-mata. Tadi kita letakkan. Tauhid maksudnya apa? Tauhid dalam buku ni maksudnya ialah tauhidul ibadah. Tauhidul uluhiyah. Tauhidul uluhiyah, tauhid ibadah. Jadi, dekat mana kita kata tauhid? Tauhid itu tauhidul ibadah. Inilah dalil yang pertama ni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya'budun maksudnya liwahidun. Maksudnya untuk supaya mereka mentauhidkan Allah Ta'ala semata-mata. Tayyib. Naam. Okey. Barakallahu fiik. Dalil yang kedua. Bagaimana dalil yang kedua menunjukkan kedudukan tauhid? Orang tanya, apakah bagaimana dalil yang kedua menunjukkan kepentingan tauhid? Itu yang pertama. Okey, sorry. Bagi. Okey. Betul, sahih. Jadi, dalil yang kedua ni menjelaskan bahawa tauhid bukan sekadar beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi kena meninggalkan perbuatan penyembahan kepada taghut. Apa maksud taghut? Apa saja yang di? Mumtaz. Barakallahu fiik. Mumtaz. Taghut adalah apa saja yang melampaui batas Allah Azza wa Jalla, sama ada yang disembah atau ditaati ataupun diikuti. Sahih. Tapi Ustaz, jawapan soalan Ustaz tak jawab lagi. Bagaimana dalil yang kedua ni menunjukkan kepentingan tauhid? Bagi kata tauhid tu penting tak? Tauhid tu penting. Kenapa tauhid tu penting? Dalil yang kedua ni. Syekh Fikri nak jawab boleh? Ahsan, barakallahu. Tauhid adalah dakwah semua rasul. Semua rasul mengajak kepada tauhid. Letak situ. Semua rasul mengajak kepada tauhid. Jadi kalau orang tanya ke Anik, Ustaz Anik ni asyik cerita pasal tauhid dia, uluhiyah, rububiyah, uluhiyah, asma' sifat. Ustaz Anik dia balik Melaka ni kan, orang Melaka semua kata Ustaz Anik ni tak ada tajuk lain ke nak cerita tauhid. Anik nak jawab apa? Apa Anik nak jawab? Itulah jawapan dia. Wah, mantap.
Aduh, Ustaz Anik Ustaz Anik kena jawab satu Ustaz Anik. Kalau dakwah sekalian Nabi semuanya ajak kepada tauhid. Nabi semua ajak kepada tauhid dulu sebelum ajak kepada benda lain. Okey. Daripada dalil yang pertama tu pula. Macam mana dalil yang pertama tu menunjukkan kepada kepentingan tauhid? Arik. Yang dalil pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Kalau orang tanya, macam mana dalil yang pertama menunjukkan kepentingan tauhid? Kalau orang tanya, penting tak tauhid? Ustaz Arik? Penting. Apa dia Anik nak jawab? Try ya, cuba. Kita bagi Arik dulu. Ahsan, tabarakallahu fiik. Tauhid tu penting sebab itu tujuan manusia diciptakan. Masya-Allah, mumtaz. Nanti exam keluar soalan macam ni. Faham tak? Tak nak exam cincai kita nak bagi serius Barakallahu. Okey. Dalil yang ketiga tu, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum. Bagaimana dalil yang ketiga menunjukkan kepentingan tauhid? Menunjukkan kedudukan tauhid. Bagus. Okey. Iaitu syirik adalah perkara yang paling haram sekali. Kalau ada babi sebelah dengan syirik sebelah, nak ambil mana satu? Ambil babi. Betul, ini contoh je. Katakanlah kamu ni nak pergi sembah berhala ke nak pergi makan babi? Sup babi. Kan? Kat sini kat kebun nak sup babi. Kan? Okey, sama ada kamu pergi berhala, sembah berhala ataupun pergi makan babi. Mana nak pilih? Iqbal. Kenapa Iqbal pilih makan babi? Sebab tak suka? Bukan sebab tak suka. Itu bukan jawapannya. Sebab syirik itu perkara yang lebih haram daripada babi. Perkara yang paling haram sekali. Kalau benda ni paling dimurkai, yang ni kurang. Iqbal buat yang mana yang Allah Ta'ala, mana yang lebih kurang dia punya dosa dia. Kalau diberi pilihan lah. Kalau ada dua pilihan sahaja. Okay? Maksudnya, perkara yang paling Allah Ta'ala haramkan adalah syirik. Dan syirik itu lawan kepada tauhid. Okey, mari kita tengok dalil yang keempat seterusnya pula. Akil, Aufah baca. Akil, pakai ni Akil. Supaya pelajar yang ikut kelas online boleh ikut. Ada ramai ikut online? Ada. 7. Ahsan, barakallahu fiik. Okey. Wa qawluhu ta'ala wa qada rabbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai. Boleh dengar. Kalau pakai boleh dengar insya-Allah. Wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu. Dah lupa dah Akil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Berkata Imam siapa boleh kita ni? Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala meninggal tahun 1206 Hijrah. Ahsantum, barakallahu fiik. 1206 kitabnya wa qawluhu wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ambil apa tu? Syekh? Ambil masuk. Jangan. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Sambung macam ayat tu. Dan firman-Nya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan.
Dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya. Sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Okey, dalam surah Al-Isra ni, kalau siapa yang buka surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra ni ada lebih kurang 18 perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lebih kurang, kalau saya tak silap, 18 perintah Allah. Dalam banyak-banyak perintah Allah yang 18 tu, apakah perintah Allah yang pertama sekali? Abdikan diri. Inilah ayat ni yang pertama sekali. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Wa qada dan Allah Taala telah mengqada'kan. Mengqada'kan maksudnya telah menetapkan. Okey, tulis itu. Qada Allah ada dua. Tulis itu. Okey dah. Jadi kat sini kata wa qada rabbuka, dan Tuhan kamu telah mengqada'kan. Kepada salin dah, Wan. Tak nampak ke, Wan? Ha? Macam tak nampak ni? Ha? Ha, ada depan, Wan. Tak nampak sebab terhalang ke memang tak nampak, Wan? Memang tak nampak kena buat spek ke, Wan? Besar Ustaz Adil ni. Ustaz fikir nampak kan? Oh, dia cek mata Iqbal ni. Okey dah, sudah. Jadi qada Allah Ta'ala, sambil-sambil dengar tu sambil salin, ada dua. Kan kita qada dan qadar kan? Qada dan qadar. Qada tu maksudnya penetapan. Allah Ta'ala dah tetapkan daripada satu benda. Dan qada Allah terbagi kepada dua. Apa dia? Kauni dan syar'i. Kauni ni qada dan qadar lah. Allah Ta'ala telah tetapkan ustaz ni tak berapa tinggi sangat. 160 cm. Akil Alfa Allah Ta'ala tetapkan. Berapa akil Alfa ni tinggi? 167. Nampak? Tinggi 167. Nampak? Ini qada Allah Ta'ala secara kauni ke syar'i? Kauni. Allah Ta'ala tetapkan kulit akil sawo matang. Kulit Ustaz Fikri gelap sikit. Ini qada Allah Ta'ala secara kauni ke syar'i? Kauni kan? Ada yang keluarga kita terkena COVID. Macam keluarga Izzah ni. Banyak kena ramai yang kena COVID itu. Itu qada Allah Ta'ala secara kauni. Okey. Kedua, qada Allah Ta'ala secara syariah. Ini hukum-hukum syarak. Pakai hijab. Itu qada Allah Ta'ala secara syar'i. Mentauhidkan Allah. Itu qada Allah Ta'ala secara syar'i. Salat. Qada Allah Ta'ala secara syar'i. Jadi kat sini, Allah Ta'ala telah memerintahkan supaya kamu jangan beribadah kecuali hanya kepadanya. Jangan beribadah kecuali hanya pada Allah ni apa dia? Tauhid lah. Jadi tulis kat situ.
faedah ayat ini. Faedah ayat ini. Nombor 1. Ayat ini menjelaskan kepentingan tauhid yang keempat. Ayat ini menjelaskan kepentingan tauhid yang keempat. Yaitu tauhid adalah perintah Allah yang paling besar. Tauhid adalah perintah Allah Ta'ala yang paling besar sekali. Perintah Allah yang Yes. Yang paling besar dan yang pertama sekali. Yang paling besar dan yang pertama sekali. Okey. Faedah yang kedua, selepas mentauhidkan Allah, mentaati ibu bapa adalah perintah yang kedua terbesar. Okeylah. Apa dia? Iaitu selepas mentauhidkan Allah, mentaati ibu bapa adalah perintah kedua terbesar. Kenapa agak-agaknya? Ini tak salin. Kenapa agak-agaknya lepas Allah Ta'ala kata mentauhidkan dia, kemudian cerita sama ayah? Agak-agak. Ciri-ciri Allah tak, siapa yang ciptakan kita? Allah. Siapa lahirkan kita? Mak. Siapa bagi rezeki kat kita? Allah. Siapa menyusulkan kita? Mak. Yang menjaga kita sampai kita besar ni? Allah. Siapa yang mendidik kita, yang hantar pergi sekolah? Mak. Sama. Walaupun tak sama pada hakikatnya, tapi nampak tak dia punya hampir sama. Jadi sebab itu banyak ayat dalam Quran Allah Ta'ala kata mentauhidkan Allah, lepas tu berapa? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka dzulm. Ya wahai anakku, jangan dengan Allah dengan syirik itu zalimannya. Kata ya bunayya, kamu taat. Dan kalau dia ajak kepada kamu buat benda yang jahat, maka jangan. Wa in jahadaka ala apa ayat tu? Oh, berarti dia ustaz lupa Maksudnya sekali wa in jahadaka ala an tusyrika billahi apa? Allahu akbar. Cik balik Ustaz Fikri. An tusyrika bima laysa laka bi ilm fala. Kalau mak ayah kamu buat benda syirik, mak ayah kamu ajak buat benda syirik, boleh taat tak? Tapi apa, jangan kalahkan ketaatan pada Allah. Jangan kalah dengan ketaatan pada Allah. Sebab tu Allah Ta'ala kata mula-mula mentauhidkan Allah, kemudian taat ibu bapa. Tapi taat ibu bapa pun tak boleh melampaui batas Allah Azza wa Jalla. Okey, bagus. Itu dalil yang keempat. Dalil seterusnya. Baca Hakim. Wa qawluhu ta'ala. wa qaul Sembahlah Allah dan janganlah kamu kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.
Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Okey. Ayat ini tulis itu. Faedah ayat ini. Nombor 1. Ayat ini menjelaskan hak 10, hak yang 10. Hukukul asyarah dia panggil. Iaitu setiap Muslim wajib menyempurnakan hak pihak. Setiap Muslim wajib menyempurnakan. Setiap Muslim wajib menyempurnakan hak 10 pihak ini. Yang 10 pihak yang ada hak pada kita yang wajib sempurnakan. Baca sekali lagi. Macam ni. Nombor 1. Ayat ini menjelaskan hak 10. Setiap Muslim wajib menggunakan 10 hak ini. 10 pihak hak pada 10 pihak ini. Menyempurnakan hak pada 10. Maksudnya ada 10 pihak. Ada 10 jenis yang kita kena sempurnakan hak. Siapa yang 10 tu? Kita tengok ayat tu. Pertama, sembahlah Allah. Tadi situ. Nombor 1, Allah. Nombor 2? Nombor 2? Ibu bapa. Tanda kat atas nombor 2. Nombor 3? Karib kerabat. Maksudnya kaum kerabat. Nombor 4? Anak yatim. Nombor 5? Orang miskin. Nombor 5. Nombor 6? Tetangga yang jiran. Tetangga tu jiran. Jiran yang dekat. Yang ke-8? Yang tadi ke-6 Tadi 6, 7? 7? Tetangga yang jauh. Yang ke-8? Teman sejawat. Apa Akid Anik? Teman sejawat ni maksudnya apa yang berada dengan kita, keliling kita. Walaupun dia bukan jiran, tapi ni keliling kita. Ni termasuk ni. Yang ke-9. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil apa dia? Kita berzakah kan? Dah belajar lagi zakah dengan Ustaz Abdul Aziz. Ibnu Sabil apa Akil? Tariq. Apa dia? Ni, musafir. Orang yang musafir, bukan musafir. Bukan sekarang musafir. Yang apa? Tidur tepi jalan. Ada tak dalam yang online? Ada yang online. Ibnu Sabil. Ustaz boleh dengar. Okay. Tak ada. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ialah orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Tulis itu. Ibnu Sabil ialah orang yang terputus bekalan dalam perjalanan. Ibnu Sabil ialah orang yang terputus dalam perjalanan. Ibnu Sabil orang yang terputus dalam perjalanan. Ibnu Sabil. Baik. Jadi ini hak yang ke-9, yang ke-10. Dan hamba sahaya. Tadi ada 10 pihak yang ada hak kita sempurna hak. Jadi dalam banyak-banyak hak ni, siapakah hak yang paling sekali? Allah. Hak Allah. Jadi terus faedah yang kedua ialah tauhid adalah Allah. Tauhid adalah hak Allah yang paling besar.
Tauhid adalah hak Allah yang paling besar. Kita Allah Ta'ala yang paling besar sekali ialah